Hai, Shalom dan selamat petang. Saya Stephanie dan saya merupakan seorang pengamal undang-undang atau dikenali sebagai peguam di Shade Advocates atau dikenali dengan nama panjangnya Stephanie Yahya and Eunice Ding Advocates, Lawas, Sarawak. Jadi pada hari ini saya diberikan tugas serta tanggungjawab untuk berkongsi kepada semua pendengar dan juga penonton Sabda Harian tentang topik kita pada hari ini, iaitu Kristian dan wasiat. Dan sebelum saya pergi dengan lebih terperinci ataupun mendalam tentang topik ini, saya ingin bertanya kepada anda semua beberapa soalan, dan saya berharap agar soalan ini dapat membuka minda kita tentang pemahaman kita akan konsep wasiat ini. Okey, soalan pertama saya adalah, pernahkah anda terfikir untuk meninggalkan wasiat di kemudian hari? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua adalah, apakah yang akan berlaku sekiranya berlaku kematian secara mengejut dan anda meninggalkan ahli waris yang masih kecil? Apakah kebajikan mereka, keperluan mereka terjaga dan terjamin? Dan apakah yang akan berlaku kepada harta benda anda? Siapakah yang akan mengelolakan harta benda tersebut dan siapakah yang akan mentadbir harta peninggalan tersebut? Okay. So, bagaimana pula dengan pengagihan harta benda tersebut? Itu adalah antara soalan yang kedua. Dan yang ketiga adalah, apakah pemahaman kita tentang konsep wasiat dari sisi sebagai seorang Kristian? Okay. Bila kita bercakap tentang konsep wasiat itu sendiri, saya percaya setiap kita memiliki pemahaman dan juga pendapat sendiri tentang apa itu wasiat, apatah lagi sebagai orang Kristian. Dan saya ingin kongsikan beberapa pengalaman saya sebagai seorang peguam. Saya masih ingat lagi di mana satu ketika saya berhadapan dengan seorang bapa ini. Dia bertanyakan nasihat serta cadangan tentang pengagihan harta kepada anak-anak dia. Okay. Dia katakan bahawa dia belum bersedia untuk mengagihkan harta itu sekarang dan bercadang untuk melakukannya di kemudian hari. Jadi dia katakan, apa yang akan berlaku sekiranya dia meninggal dunia? Okay. Adakah anak yang sulung boleh menuntut tanah ataupun boleh menuntut bahagian anak yang kedua? Menurut bapa ini, dia sudah pun meninggal pesan kepada setiap anak dia bahawa contohnya anak yang sulung akan mendapat tanah di hulu, anak yang kedua akan mendapat tanah di hilir, dan seterusnya. Okay, dan dia katakan, apakah anak-anak yang lain boleh menuntut sekiranya dia meninggal dunia? Saya katakan jawapan dia, ya. Selagi tiada hitam putih tentang pengagihan harta itu, maka harta yang ditinggalkan oleh si mati dikenali sebagai harta waris. Okay, jadi anak-anak lain boleh menuntut, asalkan saja dia adalah waris kepada si mati, mereka boleh menuntut. Okay. Dan saya cadangkan untuk dia membuat wasiat. Saya katakan, apa kata kamu membuat wasiat? Okay, dengan wasiat kamu boleh kamu boleh kunci tanah ini untuk anak yang sulung, tanah yang sekian-sekian untuk anak yang lain. Tapi walau bagaimanapun, cadangan saya ini ditolak oleh bapa ini. Okay. Antara sebab ditolak adalah, antaranya yang pertama, ini adalah antara sebab-sebab yang popular yang sering saya dengar apabila kita bincangkan tentang wasiat. Yang pertama adalah difahamkan bahawa wasiat ini tidak alkitabiah, tidak pernah dikotbahkan oleh mana-mana gereja atau mana pastor tentang keperluan wasiat itu sendiri. Okay. Yang kedua, wasiat ini bertindak seolah-olah seperti insurans. Kita tahu konsep insurans kan, maksudnya kita mempersiapkan sesuatu sebelum terjadinya bencana. Kita mempersiapkan sesuatu sebelum terjadinya kemalangan. Kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Okay. Jadi itu seolah-olah kita mempertikaikan umur yang panjang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan umur sehingga mungkin
30 tahun lagi, tetapi kita sudah fikirkan apa akan terjadi sekiranya saya meninggal dalam 2 atau 3 tahun yang akan datang. Jadi kita mempersoalkan umur yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ini adalah antara sebab-sebab ataupun alasan yang popular yang saya terima apabila saya menyebut ataupun mencadangkan ataupun menasihatkan agar klien tersebut meninggalkan wasiat. Okay, jadi kita lihat bahawa itu adalah antara alasan ataupun antara sebab-sebab kenapa wasiat ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat kita, khususnya orang Kristian. Dan ada juga yang mengatakan bahawa wasiat ini hanya dipakai oleh orang yang kaya raya. Kalau saya memiliki sebidang ataupun 2 bidang tanah, tidak perlu membuat wasiat. Saya katakan itu adalah kenyataan yang salah. Okay. Saya akan jelaskan apa kepentingan wasiat itu secara sivil. Saya tidak akan mempertikaikan dari sisi Alkitab, okay. Tapi saya ingin jelaskan dari sisi sivil dan bagaimana kita boleh mengaplikasikan konsep itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian. Okay. Dalam pendapat saya, kita diberikan hikmat akal budi untuk mengelolakan sesuatu. Okay, jadi wasiat itu pada pendapat saya adalah antara satu caranya. Okay, so kita teruskan dengan soalan pertama yang selalu saya dapat daripada klien sendiri, walaupun banyak yang tahu tentang wujudnya wasiat, tetapi banyak yang masih belum memahami konsep wasiat itu sendiri. Apa itu wasiat? Okay. Wasiat ini adalah satu set dokumen undang-undang yang mana menyatakan kehendak seseorang ataupun niat seseorang bagaimana harta benda mereka akan dikelolakan, bagaimana harta benda mereka akan diuruskan, siapakah yang akan menguruskan ataupun kita panggil sebagai pentadbir, dan bagaimana pengagihan dan segala dan semua urusan yang melibatkan hartanah si mati selepas kematian si mati. Okay. Dan apakah undang-undang yang mentadbir wasiat ini? Okay. Setiap negeri, okay, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung memiliki undang-undang sendiri. Dan bagi kita Sarawak, kita memiliki ordinan pentadbiran harta pusaka Sarawak bab 80. Itu adalah undang-undang yang mentadbir apa-apa perkara berkaitan dengan hartanah si mati. Okay. Saya juga ingin kongsikan bahawa wasiat ini berkait rapat dengan probate ataupun letter of administration. Saya percaya ada setengah kita pernah berurusan dengan pegawai probate tentang letter of administration ini. Okay. So wasiat ini bukannya surat probate dan surat probate ini bukannya wasiat. Okay. Surat probate ini adalah surat tadbir. Okay. Dalam arti kata lain, surat yang mana melantik seseorang yang merupakan waris si mati untuk mentadbir hartanah si mati. Okay. Dan bagaimana ianya harus dikelolakan. Jika ada wasiat yang dibuat, maka di dalam surat probate itu juga akan menyatakan pengagihan harta benda itu kepada ahli-ahli waris yang lain serta siapakah pentadbir kepada harta benda itu. Okay. Saya ingin tekankan juga sebagai tambahan bahawa pentadbir bukannya pemilik kepada harta tanah si mati. Okay. Saya melihat banyak salah faham tentang konsep pentadbir ini. Banyak yang berfikir bahawa bila saya sudah menjadi pentadbir kepada hartanah si mati, maksudnya saya memiliki hak untuk menguruskan, hak untuk mengagih, hak untuk menjual tanah tersebut. Itu adalah salah. Pentadbir hanya bertindak sebagai pemegang amanah sementara sahaja, dan apa-apa keputusan yang dibuat oleh pentadbir, okay, itu haruslah mendapat keizinan
daripada ahli-ahli waris yang lain. Jika pentadbir didapati telah menyalahgunakan kuasanya sebagai pentadbir, maka ahli-ahli waris yang lain boleh mempertikaikan pelantikan tersebut dan boleh membatalkan pelantikan pentadbir itu. So itu sedikit sebanyak tentang wasiat dan juga probate letter lah. Dan yang kedua, adakah adakah wasiat itu penting? Jawapan saya ya. Wasiat itu penting sebagai seorang peguam dan sebagai seseorang yang menguruskan pengagihan harta benda ataupun kita panggil transfer. Saya berpendapat bahawa wasiat ini penting. Ada juga di mana dalam pengurusan harta benda si mati tidak berlaku apa-apa perselisihan ataupun masalah di antara adik-beradik. Antara anak dan ibu, bapa dan anak dan sebagainya. Ada kes di mana tidak ada perselisihan. Maksudnya keluarga si mati mereka sudah pun melantik siapakah pentadbir kepada hartanah si mati dan bagaimana pengagihan harta itu. So tidak ada masalah bagi mereka. Tetapi di sisi lain ada juga kes di mana timbulnya perselisihan, timbulnya masalah pertikaian di antara adik-beradik di dalam pelantikan pentadbir. Contohnya ada 5 orang adik-beradik. Si mati memiliki 5 orang anak dan seorang isteri. Dan 3 orang anak ingin melantik si ibu sebagai pentadbir. Tetapi 2 orang anak lagi ingin melantik si abang sebagai pentadbir. Maka berlakunya perselisihan. Itu baru saja perselisihan dari segi pelantikan pentadbir. Belum lagi perselisihan dari segi pengagihan harta. So, apabila pengagihan harta ini jika tidak diletakkan dalam wasiat kepada siapa, contohnya tanah ini diberikan kepada siapa, dan seterusnya, maka itu adalah berdasarkan kepada kepada perbincangan ahli-ahli waris yang mati sendiri. So itu yang menyebabkan banyak adik-beradik yang mengalami perselisihan sebab mereka tidak setuju dengan pengagihan yang dibuat oleh pentadbir. Mereka tidak bersetuju. Mungkin ada di antara mereka mungkin yang abang mendapat agihan yang besar, yang adik mendapat pengagihan yang kecil. Itu ada yang berlaku. Itu sebabnya di mana jika ada wasiat, si pemberi wasiat boleh meninggalkan pesanan secara bertulis. Contohnya anak sulung akan memiliki tanah di hulu, ataupun untuk tanah yang dihilir dibahagikan kepada dua, bagi anak yang kedua dan anak ketiga, dan bagi tanah yang lain dan sekian-sekian. Jadi adapun tidak walaupun mungkin ada ahli waris yang tidak puas hati, tetapi memandangkan itu adalah pesanan terakhir si mati, mereka akan menghormatinya. Dan dalam keadaan yang serius, jika berlaku pertelingkahan, maka pengagihan serta pelantikan pentadbir itu terpaksa dibuat oleh pegawai probate, ataupun mahkamah. Jadi maksudnya sekiranya perselisihan ataupun pertelingkahan itu tidak dapat diselesaikan, pelantikan pentadbir atau pengagihan itu tidak dapat diselesaikan di antara ahli-ahli waris secara baik, maka terpaksalah dibuat oleh orang, maksudnya pihak ketiga, iaitu sama ada pegawai probate ataupun dalam situasi yang sangat serius mungkin mahkamah. So itu adalah antara sebab-sebab kepentingan wasiat itu. Yang ketiga, saya banyak menerima soalan ini. Contohnya, bapa saya telah pun meninggal pesan kepada saya, tanah di hulu itu adalah milik saya, tanah di hilir itu adalah milik adik saya. Jika bapa saya meninggal dunia, adakah pesanan itu sah? Dan apakah waris-waris lain boleh menuntut dan mempersoalkan pesanan itu?
Jawapan saya, jika tiada hitam putih kepada pesanan yang ditinggalkan oleh si mati, maka pesanan itu boleh dipertikaikan. Okay. Sangat-sangat susah untuk membuktikan pesanan secara lisan. Kita maksud kira macam itu adalah itu yang selalu dibuat oleh nenek-nenek moyang kita. Tapi kita kena faham zaman semakin maju. Okay, dan pesanan-pesanan seperti ini banyak kali dipertikaikan di mahkamah. Okay, jadi seelok-eloknya jika ada pesanan seperti itu, seelok-eloknya biarlah dalam cara bertulis, okay, ataupun hitam putih. Okay, harus difahami bahawa pesanan ini dikategorikan sebagai wasiat lisan, dan ini merupakan yang paling kurang diiktiraf. Okay, sebab boleh dipertikaikan pengesahan ataupun kesahan wasiat tersebut sebab tidak memiliki rekod bertulis, bahkan juga saksi kepada wasiat itu boleh dipersoalkan oleh ahli-ahli waris yang lain. Okay, jadi orally will ataupun wasiat lisan ini sering kali digunakan pakai oleh orang-orang Kristian malangnya. Okay. Dan walaupun diucapkan oleh pemberi wasiat di hadapan saksi, kecekapan serta konflik kepentingan saksi boleh dipertikaikan serta dicabar di mahkamah. Okay, jadi saya nasihatkan untuk memaksimumkan kemungkinan keinginan anda akan dilaksanakan. Maksudnya untuk memastikan bahawa pesanan itu dihormati ataupun pesanan itu dilakukan, diadakan. Okay? Maka disediakan sebuah wasiat yang bertulis dan disaksikan oleh beberapa orang saksi yang dipercayai. Dan saya nasihatkan agar kalau boleh, cari peguam untuk menyediakan wasiat tersebut. Sebab ada kalanya apabila wasiat itu dibuat oleh diri sendiri, okay, mungkin ada beberapa perkara yang kita ketinggalan, dan apabila masa pembacaan wasiat nanti mungkin ada masalah yang akan timbul. Okay? So itu adalah antara sebab kenapa wasiat secara lisan tidak diiktirafkan. Okay, selain daripada itu, antara soalannya adalah apakah isi kandungan wasiat? Okay, wasiat membolehkan tuan-tuan dan puan-puan mengarahkan cara harta benda anda, bukan saja tanah, okay, tetapi juga melibatkan baki bank, harta benda berharga harus diagihkan. Dan yang paling penting, siapakah yang akan mentadbir harta benda si mati selepas kematian dia, dan bagaimana pengagihan itu berlaku. Okay, harus diingatkan bahawa wasiat akan didaftarkan kepada pegawai probate di pejabat daerah hanya untuk mentadbir harta benda yang bergeran saja, khususnya kepada tanah. Okay. Jadi bagaimana pula dengan tanah yang berstatuskan NCR? Okay. Saya percaya bahawa apa-apa kes yang melibatkan tanah yang berstatuskan NCR adalah sepenuhnya ditadbir oleh Mahkamah Adat. Okay. Mungkin dan saya percaya bahawa pewaris boleh meninggalkan wasiatnya bagi tanah yang tidak bergeran dan boleh dijadikan rujukan sekiranya berlaku gagutan atau tuntutan di mahkamah adat. Okay. Antara soalan lain yang saya selalu terima adalah bolehkah wasiat itu dipertikaikan oleh ahli waris yang lain? Okay. Jawapan saya boleh. Dia boleh dipertikaikan. Tetapi yang mempertikaikan wasiat itu haruslah menunjukkan sebab-sebab yang munasabah dan relevan kepada bantahan serta pertikaian wasiat itu. Itu adalah tanggungjawab kepada yang mempertikaikan. Okay. Sampai sini saja perkongsian saya. Jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh bertanyakan kepada saya. Terima kasih.